Hello. Apa khabar? Hari ni saya nak buat satu video yang saya rasa sangat penting dan khusus kepada penggiat-penggiat muzik, iaitu artis-artis rakaman, para pemuzik, pencipta lagu dan penulis lirik. Baru-baru ni, sejumlah daripada kami menerima satu email daripada MyPo. Email itu adalah sebuah kajian soal selidik bagi pembentukan satu badan pelesenan tunggal bagi industri muzik tempatan. Untuk penonton-penonton sekalian, saya nak kongsi ada sekurang-kurangnya dua cara kami penggiat muzik yang terlibat dalam industri rakaman mendapatkan punca kewangan kita, iaitu daripada royalty kan. Ada sekurang-kurangnya dua cara kami mendapat royalty kami. Satu adalah daripada mechanical royalty. Mechanical royalty adalah royalty yang kami dapat apabila terjualnya lagu-lagu kami menerusi CD, menerusi iTunes dan sebagainya, platform-platform di internet. Itu adalah mechanical royalty. Berapa banyak orang beli adalah bahagian untuk kami mechanical royalty. Dan yang kedua dan yang paling mustahak sekali di Malaysia ni adalah royalty daripada persembahan awam, iaitu public performance royalty. Royalty daripada persembahan awam ni adalah contohnya apabila lagu kita dimainkan di radio, kita sepatutnya seharusnya mendapat imbuhan royalty daripada persembahan tu. Bila lagu-lagu kita dimainkan di katalah AJL, di pentas-pentas, setiap kali lagu-lagu kita dimainkan, dinyanyikan, kita akan mendapat royalty daripadanya. Dan saya cakap tadi, royalty daripada persembahan awam ni adalah merupakan buat masa ini saya rasa lebih daripada 90% daripada punca pendapatan kita sebagai penggiat muzik adalah daripada royalty persembahan awam. Mechanical royalty ni kita akan dapat daripada syarikat-syarikat rakaman, kerana syarikat rakaman yang mempunyai lagu yang menjadi pemunya milik muzik yang dirakamkan tu, dan dia menjualkan. Dan jualan tu, mechanical royalty tu kita dapat menerusi daripada syarikat rakaman. Tapi public performance royalty ni, bagaimanakah caranya kita nak dapatkan public performance royalty kita? Daripada radio, setiap kali radio main kita nak dapat royalty, setiap kali TV main kita dapat royalty, setiap kali di pentas-pentas kita dapat royalty, setiap kali lagu-lagu kita dimainkan di premis-premis awam macam shopping complex dan sebagainya, kita selayaknya mendapat royalty. Jadi ada satu badan atau kita panggil badan pelesenan yang akan mewakili para pencipta lagu, dan ada badan pelesenan yang mewakili para pemuzik, dan ada juga badan pelesenan yang mewakili syarikat rakaman. Mereka mempunyai infrastruktur, mereka mempunyai tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Jadi badan pelesenan, kalau macam saya seorang pembuat lirik, saya adalah bersama dengan badan pelesenan MACP, Music Authors Copyright Protection. Jadi badan pelesenan ni, MACP ni, dia mempunyai tenaga kerja dan infrastruktur yang mana dapat mengutip daripada premis-premis awam. Dan apabila kita kutip tadi tu, bila MACP ni mengeluarkan lesen bagi pihak kami kepada premis-premis awam seperti shopping kompleks, hotel, syarikat penerbangan, dan juga TV-TV penyiaran, badan-badan penyiaran seperti Astro, TV3 dan lain-lain, Awesome TV. Jadi badan-badan pelesenan ni lah yang mengeluarkan lesen bagi pihak kami kepada premis-premis ataupun syarikat-syarikat yang menggunakan lagu. Dan selepas mereka mengeluarkan lesen tu, mereka mendapat sejumlah bayaran, dan jumlah bayaran tu mereka akan agihkan kepada kami, the members ataupun ahli ataupun pemunya hak ataupun pemegang hak. Inilah tugas badan-badan pelesenan di antaranya. Merujuk kembali kepada surat kaji selidik MyPo ni, kajian soal selidik bagi pembentukan satu badan pelesenan tunggal bagi industri muzik tempatan. Sebenarnya kurang pada setahun yang lalu ada sebuah badan tunggal yang telah diberi lesen untuk mengutip dan melesenkan muzik di Malaysia. Badan tunggal ini diberi nama satu ketika dahulu Music Rights Malaysia, Berhad, dan lebih kurang pada bulan Jun
bulan Julai 2020, Badan Pelesenan ini telah diisytiharkan pembubarannya. Jadi MRM telah diisytiharkan dibubar. Yang mengisytiharkan tu adalah badan-badan pelesenan itu sendiri juga. Okay. MRM telah ditubuhkan atas arahan mantan Menteri KPDN KK pada masa itu, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada tahun 2015-2016. Beliau telah mengarahkan satu badan tunggal untuk tujuan melesenkan dan mengutip hasil royalti. Jadi tujuan je ditubuhkan adalah kerana terlalu banyak badan pelesenan. 4 badan pelesenan ini telah menimbulkan ketidakharmoni, ketidaksenangan di kalangan para pengguna kerana mereka perlu bayar pada 4 badan. Jadi perkara ni ditambah lagi dengan tarif-tarif yang gila-gila, tarif-tarif yang tidak menentu, tarif-tarif yang terlalu mahal ada kalanya, maka pengguna sangat berkecamuk. Para pengusaha karaoke dan pelbagai-bagai premis lagi sangat-sangat berkecamuk, sangat-sangat tidak puas hati dengan 4 badan pelesenan dan jumlah tarif yang tidak tentu arah, berbeza-beza. Jadi setelah bertahun-tahun dikaji, maka Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada ketika itu, pada tahun 2015 dan awal 2016 telah membuat arahan bahawa semua badan pelesenan mestilah bersatu untuk menubuhkan satu badan baru, satu badan tunggal bagi tujuan collection, mempelesenkan kepada para pengguna. Jadi tujuannya adalah untuk mengharmonikan para pengguna. Jadi apabila para pengguna harmoni, para pengguna bolehlah membayar dengan lebih mudah lesen-lesen. Dan kedua, dengan satu badan tunggal, maka kerja-kerja yang lebih sinergistik, kerja-kerja yang lebih bersepadu dapat dilakukan. Tidak perlu ada 4 badan dengan kos pentadbiran berbeza-beza, tapi satu badan je dengan satu kos yang sama, satu gerak kerja yang lebih sinergistik ataupun bersepadu dapat dilakukan, maka dapat mengurangkan kos pentadbiran. Dan di samping itu juga efisiensi dalam satu badan sepatutnya akan mempertingkatkan hasil royalti kepada pengguna, kepada pencipta-pencipta lagu dan pemuzik dan malah pada syarikat-syarikat rakaman. Jadi pada tahun 2016 saya nak beritahu bahawa kalau mereka yang kenal saya adalah orang yang kuat untuk memperjuangkan satu badan tunggal ni. Kerana pada saya satu badan tunggal ni akan memberi manfaat kepada kita semua dan kepada para pengguna, dan dunia amnya pun sedang menjurus kepada satu badan tunggal. Tetapi apabila satu badan tunggal ni telah ditubuhkan, pelbagai-bagai dugaan melanda, pelbagai-bagai isu melanda, terutama dari dalam. Jadi ketika itulah mata saya terbuka terhadap banyak perkara di dalam industri muzik ni. Dalam tahun 2016 hingga tahun 2018 tu, banyak benda yang saya perhatikan, banyak benda yang telah saya pelajari, yang mana membuat saya terpanggil untuk membabitkan diri saya dengan lebih aktif dalam politik industri muzik. Anyway, pada tahun 2020, setelah lebih kurang 3 tahun penubuhan MRM, Music Rakyat Malaysia, maka ahli lembaga pengarah MRM dan ahli lembaga pengarah daripada lain-lain badan pelesenan telah bersetuju untuk membubarkan MRM, dan setiap badan pelesenan kembali untuk menjalankan kerja pelesenan dan pengutipan dan pengagihan secara sendiri. Saya di pihak saya member of MSCP, sebenarnya saya tidak puas hati atas pembubaran cara MRM itu dibubar, kerana ianya pihak MSCP tidak berbincang dengan kita, iaitu pemuja hak untuk membubarkan MRM.
ketika MRM nak ditubuhkan dulu, kan saya cakap saya antara pejuang untuk mengadakan satu badan tunggal. Jadi saya telah berjuang, saya telah berkempen dengan kawan-kawan saya di berbagai-bagai forum untuk katakan kenapa kita mesti berada di badan tunggal. Selepas pada itu, kita telah pergi ke AGM MSCP, Annual General Meeting MSCP pada tahun 2016 untuk mendapat mandat daripada members untuk menubuhkan MRM, dan members telah bersetuju walaupun dengan jumlah yang nipis. Satu hari nanti saya akan ceritakan kenapa jumlah kemenangan kita sangat tipis. Anyway, apabila pembubaran MRM, kita tidak di-inform, kita tidak di consult ahli lembaga pengarah MSCP tidak kembali kepada kita, pada pemegang hak, kepada members of MSCP untuk bertanya pendapat kita, untuk bertanya pandangan kita dan mendapatkan pengundian daripada kita, adakah MRM patut dibubarkan ataupun tidak. Tapi ahli lembaga pengarah telah membuat keputusan sendiri untuk membubarkan MRM. Walau bagaimanapun, saya sebenarnya dari sudut pandang saya setuju MRM dibubarkan kerana beberapa masalah-masalah yang saya lihat akan berlaku. Jadi yang hairannya, kurang daripada setahun MRM telah diumumkan sebagai bubar, tiba-tiba kita mendapat surat ni, iaitu kajian selidik bagi pembentukan satu badan pelesenan tunggal bagi industri muzik tempatan. Sebenarnya kelihatan, kedengaran menampakkan bahawa MIPO ataupun beberapa pihak tertentu mahukan satu badan tunggal kembali balik ditubuhkan macam mana MRM dahulu. Dan sangat-sangat ajaib, kan? Tak sampai daripada setahun badan tunggal yang lama tu dibubarkan, satu badan tunggal yang baru pula nak ditubuhkan. Sebenarnya apa berlaku? Apabila MRM dibubarkan, maka pengguna kembali tidak harmoni. Pengguna kena bayar beberapa badan pelesenan lagi. Jadi pengguna telah menggunakan alasan untuk tidak bayar pada kami. Pengguna telah menggunakan alasan tidak mau bayar. Mereka mau seperti dahulu balik. Nampak tak? MRM dibubarkan tanpa sebarang perbincangan dengan pihak pemegang hak, dan akibatnya mereka membuat keputusan sendiri, dan inilah natijah dia. Mereka bubarkan MRM, maka pengguna tak mau bayar kepada badan-badan pelesenan lagi. Jadi ada sekelompok pihak-pihak pengguna yang menyeru kepada MIPO untuk tubuhkan balik untuk satu badan tunggal ataupun hidupkan balik MRM. Jadi saya rasa MIPO mengambil jalan yang berhikmah untuk bertanya kepada kita, para pemegang hak, pemunya hak, apa pendapat kita. Sepatutnya perkara ni dilakukan tahun sudah, sebelum MRM dibubarkan. Kalaulah ahli tanya saya apakah pendapat saya mengenai pembentukan sebuah badan tunggal yang baru, saya cakap jangan buat masa ni. Tak mau, kita kena tidak bersetuju dengan satu badan tunggal yang baru. Kerana badan tunggal yang baru ni akan jadi kebalik macam zaman ketika MRM dulu. Pada saya, di dalam industri muzik ni, sekelompok kecil menguasai satu kelompok yang besar. Kelompok yang kecil ni terdiri daripada syarikat-syarikat. Beberapa je mereka ni. Dan kelompok yang besar terdiri daripada kami, para pencipta lagu, para pentulis lirik, para pemuzik. Kelompok yang besar. Tetapi kelompok yang besar kami ni individuals. Dan kelompok-kelompok kecil tu mereka syarikat yang mana mereka ada economy of scale. Mereka ada cara kerja yang lebih bersepadu untuk menguasai sesuatu perkara. Jadi menurut sejarah, apabila kelompok syarikat berlawan dengan satu kelompok-kelompok individuals, individuals akan kalah. Kita tidak boleh mengalahkan satu organisasi yang terurus, terancang. Jadi pada pendapat saya, kalaulah MRM atau badan tunggal hendak ditubuhkan balik, saya memang tidak setuju.
Saya tidak setuju kerana beberapa perkara lah ya. Saya tidak setuju sebab secara kasarnya, secara amnya, kita ni mentaliti kita masih lagi mentaliti dunia ketiga. Kita belum mempunyai masyarakat yang matang dalam bermasyarakat. Perjuangan hidup kita masih lagi berkisar sekitar apa aku nak makan lepas ni, mana aku nak cari makan, ada tak makan besok. Tetapi Akta Hak Cipta ni, harta intelek ni memerlukan pemikiran yang intelek juga. Pemikiran yang dah tak perlu fikir besok nak makan apa, lusa nak makan apa. Pemikiran Akta Hak Cipta ni memerlukan masyarakat yang mempunyai pemikiran yang matang, masyarakat yang well informed, yang bermaklumat, dan masyarakat yang berpendidikan. Dan masyarakat kita belum lagi matang. Saya bukan cakap di kalangan para pengguna aja belum matang mengenai Akta Hak Cipta, tetapi saya juga cakap pasal penggiat muzik pun masih belum matang dalam Akta Hak Cipta. Masih banyak benda yang kita tak faham lagi. Bukan hanya pemuzik dan penggiat muzik yang tak faham, tetapi pengurus-pengurus syarikat rakaman serta badan-badan pelesenan yang ada pun masih tak faham lagi banyak benda mengenai Akta Hak Cipta. Bukan hanya pengurus-pengurus syarikat, tetapi juga penjawat-penjawat awam pun banyak lagi yang belum faham, belum clear, belum jelas dengan Akta Hak Cipta dan hak-hak yang ada dalam Akta Hak Cipta. Kita masih bercelaru lagi. Kita tahu contohnya pihak kerajaan menerusi KPD NHCP, penjawat-penjawat awam daripada KPD NHCP dan serta penjawat-penjawat awam ataupun para pekerja di MyPo sendiri pun yang banyak tak tahu pasal Akta Hak Cipta. Banyak daripada mereka yang masih tidak tahu pasal kewujudan publishing house. Kerana publishing house bukanlah di dalam Akta Hak Cipta. Akta Hak Cipta melindungi 3 kelompok. Nombor 1, pencipta. Nombor 2, pelaku ataupun dalam muzik, pemuzik. Dan nombor 3, pemilik syarikat rakaman, orang yang mengeluarkan modal untuk menghasilkan muzik tersebut. Publishing house pula adalah syarikat yang menguruskan lagu-lagu para pencipta. Katalah saya membuat lagu kan, saya buat lagu. Lepas tu saya bagi pada producer, pada penyanyi, kepada syarikat publishing house untuk nyanyikan lagu itu ataupun untuk jaja kepada publishing house untuk dia jajakan lagu saya di kalangan para penyanyi, di kalangan para syarikat rakaman. Malah exportkan lagu-lagu saya ke luar negara kalau mereka ni international publisher. Dan mereka ni mentadbir urus saya punya lagu. Berapa banyak lagu saya ada? Katakanlah saya ada 1000 lagu. Mereka tak boleh uruskan 1000 lagu saya. Di manakah lagu-lagu saya dirakam? Bagaimanakah syarikat rakaman tu menjual hasil lagu saya? Jadi publishing house ni dia menguruskan kerja-kerja saya. Jadi saya tidak payah memikirkan pasal pentadbiran lagu-lagu saya. Saya hanya perlu fokus kepada buat lagu. Jadi itulah tugas publishing house, untuk mentadbir urus, untuk memberi kebenaran lagu saya itu direkod, untuk memberi kebenaran lagu saya itu dimainkan di pentas-pentas sebagainya, di filem-filem ataupun drama-drama TV ataupun di musical show. Dan ramai daripada kalangan-kalangan pejabat awam ni yang tidak tahu mengenai publishing house. Mereka keliru antara publishing house dengan syarikat rakaman. Bukan hanya pengguna muzik aja yang tak tahu, tetapi pejabat awam pun tak tahu perbezaan antara publishing house dengan syarikat rakaman. Saya bertemu dengan ramai pada mereka ni dan saya boleh melihat kejahilan, ketidaktahuan mereka mengenai publishing house. Sebab apa? Publishing house tidak ada dalam Akta Hak Cipta. Publishing house, kontrak antara saya pencipta lagu ataupun kami pencipta lagu dengan publishing house adalah satu kontrak civil. Maknanya saya telah bersetuju dengan satu syarikat
syarikat publishing house tu untuk mentadbir urus kerja-kerja saya untuk sekian jumlah waktu. Okey, nanti satu hari nanti saya akan cuba lagi membuat satu video khas untuk publishing house. Jadi sekarang ni kembali kepada subjek dia yang saya tidak bersetuju sebuah badan pelesenan tunggal diadakan. Nombor satu, kerana saya tidak rasa ada satu badan, ataupun saya tidak rasa ada satu pihak yang berkuasa yang dapat memantau, monitor dan melaksanakan tugas dia dalam melaksanakan Akta Hak Cipta tu. Kita tengok JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan kan, mereka mempunyai kuasa untuk memberi lesen kepada kita. Kita pergi ke sekolah memandu, kita boleh ambil L, lepas tu kita ambil test drive dan kita dapat lesen. Alright? So, itu tugas JPJ. JPJ memberi lesen kepada kita. Okay? Dan kalaulah kita ni mungkar kepada undang-undang, kita tidak patuhi undang-undang, ketika kita memandu, kita minum ho-ho-hore, ketika kita mandu, kita hisap dadah, ketika kita memandu, kita langgar lampu merah dan sebagainya, maka banyak saman berlaku terhadap kita, maka JPJ mempunyai hak untuk mentarik balik lesen pandu kita. Itu tugas JPJ. Dia mempunyai mandat, mempunyai kuasa untuk memberi lesen dan menarik balik lesen. Di bawah Akta Hak Cipta pula, MYPO mempunyai mandat, mempunyai kuasa untuk memberi lesen kepada badan-badan pelesenan. Dan apabila badan-badan pelesenan itu melanggar tadbir urus ataupun undang-undang dan sebagainya dan tidak berkelakuan dengan yang sepatutnya dalam menguruskan badan pelesenan, MYPO juga mempunyai kuasa untuk tarik balik lesen tu. Pembatalan lesen badan-badan pelesenan, Akta Hak Cipta Seksyen 27A dalam kurungan 6. Dia mempunyai kuasa untuk tarik balik lesen. Jadi banyak kepincangan yang berlaku di bawah dengan badan-badan pelesenan. Dan saya hairan kenapa lesen-lesen badan-badan pelesenan tertentu tidak ditarik balik. Kita tak payah pergi mendalam lah pada sudut ni. Jadi kesimpulannya, saya rasa kita memerlukan satu MYPO yang kuat, satu MYPO yang betul-betul memantau dan menggunakan kuasa dia untuk beri lesen dan tarik balik lesen kepada mereka yang tidak patuh kepada Akta Hak Cipta. Okey, kita pergi kepada soalan-soalan survey. Nombor 1, sila nyatakan kategori anda, saya penulis lirik. Nombor 2, adakah anda mengetahui maksud Badan Pelesenan Tunggal? Ya, saya tahu maksud Badan Pelesenan Tunggal. Soalan ketiga, pandangan anda sekiranya Badan Pelesenan Tunggal berkemampuan mewakili semua pemegang hak merangkumi pencipta, pemunya hak cipta dan pelaku dengan mengawal selia semua jenis karya hak cipta? Pendek kata, apa yang ditanya ni adalah apa pandangan saya jika sebuah badan pelesenan tunggal berkemampuan mewakili semua pemegang hak. Badan tunggal memang boleh kita wujudkan. Cumanya masalahnya adalah kita memerlukan guru besar yang kuat disiplin dia. MYPO mesti main peranan sebagai guru besar. Mana murid-murid yang tak ikut perintah, yang tidak ikut undang-undang, kita kenakan tindakan disiplin. Mereka yang masa guru besar yang kalau kasut tak pakai warna yang dikehendaki, bagi amaran. Rambut terlalu panjang, bagi amaran. Rencana tak pakai, bagi amaran. 2-3 kali buat, tindakan yang maha dahsyat akan diambil. Kalau murid-murid yang berulang kali, 2-3 kali melanggar disiplin, kita buang sekolah. Soalan 4. Okey, sekiranya Badan Pelesenan Tunggal akan dibentuk, apakah jenis struktur yang terbaik untuk ditubuhkan di Malaysia? Pada saya, kalaulah kita nak tubuhkan badan tunggal, kita mesti
membenarkan ianya ditubuhkan secara sukarela oleh badan-badan pelesenan sedia ada. Apabila MRM nak ditubuhkan, ianya tidak ditubuhkan secara sukarela. Saya bagi tahu. Apabila MRM nak ditubuhkan dulu, MACP mahu, pengurusan MACP pada masa itu mahu MRM ditubuhkan. Di kalangan ahli-ahli MACP, terutamanya di kalangan golongan-golongan publishers, tidak mahu MRM ditubuhkan. Kerana ada beberapa publishers yang mempunyai dua topi. Mereka adalah syarikat publishing house, syarikat penerbitan lagu, dan mereka juga syarikat rakaman. Jadi golongan-golongan yang demikian tidak mahu MRM ditubuhkan pada masa itu. Pihak PPM Sendirian Berhad juga, pada khidmat saya, pada ingatan saya, mereka pun tak setuju MRM ditubuhkan. Dan pada khidmat saya, badan yang mewakili pemuzik, Prism, bersetuju. Pada khidmat saya, badan yang mewakili pemuzik, RPM, yang diketuai oleh Sheila Majid, saya tidak pernah jumpa dalam artikel mana-mana pendapat mereka. Saya tidak pernah jumpa satu teks pendirian Sheila Majid pada peringkat dulu. Jadi pendek kata, MRM telah ditubuhkan tidak secara sukarela tetapi secara paksa rela. Ada perkara yang berlaku. Soalan kelima, pandangan anda terhadap struktur badan pelesenan tunggal sekiranya dibandingkan dengan struktur sedia ada yang diamalkan oleh badan-badan pelesenan dapat menawarkan satu kadar tarif yang lebih kompetitif di pasaran. Kalaulah satu badan tunggal tu dapat merendahkan lagi tarif kepada pengguna, saya rasa ianya bagus pada pengguna. Sepatutnya satu badan tunggal memang baik untuk pengguna kerana dia dapat merendahkan harga lesen. Pada saya memang bagus, itulah tujuan dia. MRM ditubuhkan dulu. Dan apabila pengguna happy to pay, pengguna gembira, rasa lebih selesa untuk bayar, maka lebih ramai pengguna yang akan bayar. Apabila ramai pengguna bayar, maka kita pun akan dapat royalti yang lebih meningkat. Setakat pengetahuan saya, penetration ataupun jumlah pengguna yang kita sampai, jumlah pengguna yang ada di Malaysia ni dan dapat kita sampai hanya 10% saja yang kita sampai, yang membayar lesen. 90% lagi belum kita sampai dan tidak membayar lesen muzik. Jadi kalau ada badan tunggal, saya rasa dari tahun ke tahun akan meningkatnya jumlah pelesenan. Jadi untuk jawab soalan kelima ni adalah ya, kalau ada satu badan tunggal, sepatutnya tarif akan lebih baik. Nombor 6, pandangan anda sekiranya struktur badan pelesenan tunggal dapat menyediakan pengurusan pelesenan yang lebih kompetitif di pasaran? Ya, saya dah jawab dah sebenarnya ni. Ya, satu badan pelesenan tunggal akan sepatutnya menyediakan pengurusan pelesenan yang lebih efektif kepada pasaran. Kerana seperti saya cakap tadi, badan tunggal akan membuat pentadbiran dan operasi lebih sinergistik. 7. Pandangan anda sekiranya badan pelesenan sedia ada kini mempunyai teknologi yang lebih baik dalam urusan kutipan dan pengagihan royalti, adakah cadangan badan pelesenan tunggal ini masih lagi relevan? Okay, saya tak tandakan satu perkara kat sini. Saya rasa soalan ni dia cakap, kalau ada satu teknologi yang mana sistem ni telah boleh detect siapa yang pakai lagu kita, di manakah lagu kita dipakai secara automatik. Kalau lagu ini dimainkan di TV, dia boleh detect. Kalau lagu ini dimainkan di karaoke, dia boleh detect. Kalau dimainkan di radio, dia boleh detect. Malah mungkin kalau dimainkan di pentas-pentas pun, jom heboh ke sebagainya, dia boleh detect. Kalaulah ada teknologi yang sedemikian, memanglah bagus.
ada teknologi-teknologi yang demikian, tetapi dia hanya boleh detect kepada perkara-perkara tertentu saja. Adakah, soalan dia, adakah kalau teknologi macam ni wujud, adakah badan pelesenan tunggal ini masih relevan? Pada saya memang relevan. Pada saya, badan tunggal itulah yang akan mengawal selia teknologi itu. Badan tunggal itulah yang sebenarnya yang mempunyai mandat untuk mereka buat kerja mereka. Untuk badan pelesenan beroperasi, menjalankan kerja pelesenan, mereka mesti ada mandat, dan mandat itu datang kepada kami, para pemunya hak. Kami yang memberi MACP mandat untuk membuat kerja collection. Jadi mandat itu juga yang akan memberi kuasa untuk satu sistem teknologi untuk beroperasi. Kalau hanya kami pemunya hak untuk yang boleh memberi hak kepada sesuatu teknologi itu diguna pakai untuk menjalankan kerja-kerja detecting lagu ataupun menjalankan kerja-kerja pelesenan mengenal pasti lagu dan pengagihan. Ya, pendek kata jawapannya, kalau ada teknologi pun kita masih perlukan lagi badan pelesenan, baik badan pelesenan tunggal ataupun seperti status quo seperti sedia ada sekarang. Oh, memang complicated ni video ni sebenarnya kan. Memang sukar nak faham, tapi itulah dia, kena buat juga. Soalan ke-8, apakah maklumat yang anda ingin badan pelesenan salurkan, tawarkan kepada anda sebagai ahli untuk memudahkan satu carian maklumat diperolehi? Dia ada banyak petak di sini untuk kita tik. Antaranya adalah yang saya rasa setuju adalah pelaporan tahunan dan kewangan tahun semasa. Mesti boleh dikongsikan kepada ahli dan bukan ahli. Laporan tahunan ni pada saya, laporan tahunan dan kewangan mestilah termasuk audit terhadap pengagihan royalty. Okey, saya nak kongsi cerita-cerita di sebalik tabir mengenai MACP. Secara amnya, kita telah kenal pasti dan kita telah tahu bahawa pengagihan royalty daripada MACP tidak pernah diaudit. Sekali lagi, pengagihan royalty oleh MACP kepada ahli-ahli MACP, antaranya saya, tidak pernah diaudit oleh juru audit profesional ataupun mana-mana badan audit. Pendek kata, apa yang diagihkan kepada ahli, apa yang diagihkan kepada saya, malah kepada M. Nasir, kepada Sa'ari Amri dan pada Ezra Kong, sebenarnya tidak pernah diaudit, tidak pernah disahihkan adakah itu jumlah yang betul ataupun itu jumlah yang tepat. Justru itu saya berulang kali meminta, malah saya demand, saya tuntut agar agihan itu diaudit oleh juru audit. Dan saya tidak akan bincang isu ni hari ni kat sini, sebab apa, dia makan masa berjam-jam. Jadi pendek kata, badan-badan pelesenan mestilah diaudit, bukan hanya penyata kewangan dia tetapi pengagihan mereka juga. Saya rasa bukan hanya MACP yang tidak pernah audit pengagihan mereka, tetapi saya rasa badan-badan pelesenan lain pun tidak pernah audit pengagihan mereka. Saya tak payah pergi sini. Nombor 8 ni saya skip lah. Nombor 9, susunan soalan di atas, pandangan anda sekiranya semua maklumat tersebut dinyatakan di dalam Code of Conduct dan dipantau disedia oleh kerajaan. Okey, adakah kerajaan telah pantau Code of Conduct di atas Code of Conduct badan-badan pelesenan? Saya rasa terus terang saya cakap kerajaan gagal pantau badan-badan pelesenan. Saya rasa kerajaan telah gagal. Saya rasa banyak benda, macam saya cakap tadi, audit
banyak lagi lah kita di lain masa lah. Tapi pendek kata, kerajaan gagal dan pihak Maipo gagal pantau dan menggunakan kuasa yang mereka ada untuk menjadikan code of conduct badan-badan pelesenan tu dijalankan dengan baik. Soalan nombor 10. Pandangan anda, adakah code of conduct ini perlu diletakkan satu standard piawaian yang tinggi selari dengan amalan baik badan pelesenan? Memang code of conduct mesti diletakkan pada satu standard yang tinggi. Sekurang-kurangnya standard yang munasabah lah, standard yang melepasi 50% sepatutnya. Kerana apa tau, badan-badan pelesenan ni memain wang yang banyak. Badan-badan pelesenan kutipan-kutipan royalty ni berjumlah berjuta-juta, ratus juta, malah boleh pergi lebih tinggi lagi. Jadi apabila ia bermain dengan jumlah wang yang banyak, juta tu, mestilah ianya diletak satu standard yang sangat tinggi, kan? Juta. Pada tahun sudah saja MACP ada collection lebih kurang 56 juta dan diagihkan, kalau tak silap saya, 52 juta. Dan 52 juta ni tak diaudit. Macam mana? Jadi standard tu kena ada lah. Jangan cakap tinggi, mesti ada standard. Macam mana tak boleh urus satu badan pelesenan. Aduh. Soalan ke-11. Apakah kaedah yang terbaik untuk memastikan pelaksanaan Code of Conduct ini dipatuhi oleh badan pelesenan? Saya pun soalan ni pun satu. Memanglah sebenarnya pada saya Code of Conduct dia ialah badan-badan pelesenan mesti diaudit oleh Maipo. Kalau bukan setiap tahun tetapi setiap 2 tahun. Kerajaan mempunyai sekurang-kurangnya 4 agensi untuk menjalankan audit mereka, kan. Jadi setiap setahun atau setiap 2 tahun sepatutnya Maipo meminta badan-badan audit kerajaan untuk audit badan pelesenan ni. SPRM pun patut ada auditors ni kan, yang pakar dalam forensic accounting untuk audit semua badan-badan pelesenan ni. Di samping itu juru audit professional seperti Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers patutnya di-hire untuk menjalankan kerja-kerja audit, bukan saja penyata kewangan tetapi pengagihan tu. Jadi soalan ni saya rasa macam tak best lah. Audit lah. Itu jawapan dia. Soalan nombor 12. Susulan soalan di atas, apakah mekanisme saluran penyelesaian pertikaian yang terbaik sekiranya pematuhan kepada Code of Conduct tidak dipatuhi oleh badan pelesenan? Apabila badan pelesenan gagal patuh Code of Conduct, Maipo dan kementerian sepatutnya melaksanakan Seksyen 27A Perenggan 6, iaitu membatalkan badan-badan pelesenan tu. Saya rasa dalam sejarah Maipo pernah Maipo mengeluarkan arahan, memberi amaran untuk membatalkan badan pelesenan. Ada 2 badan pelesenan yang pernah telah diberi kata putus, apa perkataan dia, untuk perbaiki keadaan mereka ataupun lesen mereka akan dibatalkan. Ada 2 badan telah fail dalam audit mereka. Nanti saya ceritakan apa yang berlaku lagi. Bukan hari ini. Soalan ke-13 di bawah mekanisme bantuan teknologi. Soalan ke-13. Pendapat anda, adakah badan pelesenan perlu menggunakan teknologi? Apakah pendapat anda, adakah badan pelesenan perlu menggunakan teknologi dalam urusan pengoperasian kutipan dan agihan royalty? Memanglah. Ya, jawapan dia memanglah kena gunakan teknologi. Ini soalan kedua mengenai teknologi ni.
teknologi dicipta untuk memudahkan kehidupan. Jadi kalau ada teknologi yang dapat membantu urusan pengoperasian kutipan dan agihan, memang kita guna pakai. Badan-badan pelesenan yang ada, saya cakap pasal MACP lah dah ada teknologi, memang ada teknologi dia sikit sebanyak. Kita kena tingkatkan teknologi tu. Memang teknologi ni memang bagus lah, berguna lah. Soalan nombor 14. Adakah anda aktif dalam mengemukakan pertanyaan kepada badan pelesenan khususnya berhubung hak penggunaan karya anda dalam platform digital dan bagaimana badan pelesenan tersebut diuruskan? Saya dah nampak satu pattern kat sini, platform digital. Ini soalan ketiga yang berkaitan dengan teknologi. Okay. Teknologi ni adalah isu yang penting ni, nampaknya dalam survey ni. Okey. Soalan dia, adakah anda aktif dalam mengemukakan pertanyaan kepada badan pelesenan khususnya berhubung hak penggunaan karya dan bagaimana badan pelesenan tersebut saya pernah menjadi ahli lembaga pengarah MACP dan MRM. Saya rasa soalan ni kalau ajukan kepada saya rasa saya aktif mengemukakan pelbagai-bagai soalan, especially di AGM serta surat-surat kepada General Manager of MACP apabila saya ada sebarang kemasalahan. Nombor 15. Soalan keempat mengenai teknologi. Soalan 15. Sekiranya teknologi dapat mencapai satu keputusan yang adil kepada proses kutipan dan agihan royalti, adakah anda merasakan pembentukan badan pelesenan masih lagi sesuai dan keperluan? Lebih kurang macam jawapan yang terdahulu, macam soalan yang terdahulu. Ya. Sekiranya teknologi dapat mencapai satu keputusan yang adil kepada proses kutipan dan agihan royalti, adakah anda merasakan pembentukan badan pelesenan masih lagi sesuai dan diperlukan? Ya, walaupun ada teknologi, kita masih perlukan badan pelesenan. Kerana badan pelesenan ni, dia memerlukan 3 pihak. Satu, dia memerlukan pihak pemegang hak, orang macam saya, pencipta lagu, penulis lirik dan pemuzik dan sound right owners, pemilik syarikat bunyi, syarikat rakaman. Dia memerlukan mandat daripada kelompok-kelompok ni. Okey, barulah dia boleh ditubuhkan. Badan pelesenan nombor 2 perlu ada ahli lembaga pengarah yang mewakili pihak kami, pihak pemegang hak. Okey. Jadi ahli lembaga pengarah ni dapat memantau terhadap pihak ketiga, iaitu pihak pengurusan badan pelesenan tu. Jadi sekali lagi badan pelesenan perlu ada tiga pihak. Satu, pemegang hak macam saya. Kedua, satu pihak ahli lembaga pengarah yang akan membuat keputusan untuk beberapa perkara, dan ahli lembaga pengarah ni tujuan dia adalah untuk memantau pengurusan tadi itu, bahawa pengurusan itu menjalankan tugas mereka dengan transparent, dengan jelas, dengan betul, dengan accountable, dan ditadbir urus dengan baik. Ahli lembaga pengarah sebenarnya bertanggungjawab untuk memastikan syarikat pengurusan tu ditadbir urus dengan baik. Itulah tanggungjawab ahli lembaga pengarah. Okey. Dan pihak pengurusan pula mesti memastikan yang mereka dijalankan, pengurusan mereka adalah telus, good governance, ditadbir urus dengan baik, dan mereka accountable. Jadi ahli lembaga pengarah itu mewakili pihak kami untuk memastikan pengurusan berjalan dengan 1, transparent, 2, accountable, dan 3, good governance, TAG. Jadi walaupun ada teknologi macam mana pun, masih lagi sebuah badan pelesenan mesti diwujudkan. Okey.
Soalan yang ke-16, platform bagi penyelesaian pertikaian. Okey, soalan dia, adakah anda menyedari akan kewujudan dan ketersediaan platform penyelesaian pertikaian di Malaysia, khususnya melibatkan pertikaian di antara badan pelesenan dan ahli? Tidak. Saya selama ni tidak menyedari. Ketika saya jadi ahli lembaga pengarah pun, saya tidak menyedari adanya platform untuk menyelesaikan pertikaian, khususnya di antara badan pelesenan dengan ahli. Saya tidak tahu. Apabila ahli ada isu, ahli boleh datang ke annual general meeting untuk mengemukakan persoalan-soalan mereka, ataupun table, ataupun bentangkan usul-usul yang hendak mereka bentang. Jadi jawapan dia tidak. Sila nyatakan platform yang pernah anda guna untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Tak ada. Sila nyatakan platform yang pernah anda guna untuk penyelesaian pertikaian. Okay. Sebenarnya saya nak kongsi beberapa perkara. Ada banyak pertikaian di antara ahli dengan badan-badan pelesenan. Ada banyak isu sebenarnya, dan antara isunya adalah di antara ahli dengan badan-badan pelesenan. Pada baru-baru ini, waris seorang artis legenda yang dah lama meninggal dunia telah menggunakan pihak lawyer untuk meminta penjelasan, meminta beberapa perkara daripada syarikat publishing, dan lambat laun ataupun sedang telah berlaku dengan badan pelesenan. Ini adalah berita yang baik apabila waris seorang legend besar, saya belum sedia nak bagi tahu nama dia lagi, tapi waris ini telah menggunakan lawyer untuk meminta syarikat publishing menunjukkan kepadanya agreement yang ditandatangani di antara legenda tersebut dengan syarikat publishing house. So, mahkamah adalah jalan penyelesaian ataupun jalan menuju kepada penyelesaian yang saya rasa sedang digunakan oleh kita. Sorry lah kalau saya tak menyatakan ni semua dengan jelas. Saya akan buat lagi satu video mungkin di lain kali untuk menghalusi lagi. Kali ni saya akan cakap secara am dan panjang je. Soalan yang ke 18. Susulan soalan di atas, adakah anda sedari Tribunal Hak Cipta merupakan satu platform untuk pemegang hak membuat semakan semula terhadap tema-tema fee pelesenan yang ditawarkan oleh badan pelesenan? Saya tak pasti soalan ini ditujukan kepada siapa. Mungkin fee pelesenan ni mungkin soalan survey ni ditujukan kepada pengguna, bukan kepada penggiat muzik ataupun pencipta, pemunya hak. Jawapannya saya tidak tahu. Ada Tribunal Hak Cipta untuk isu-isu fee pelesenan yang ditawarkan oleh badan pelesenan. Mungkin soalan ini untuk pengguna. Soalan ke-19. Setelah anda mengetahui Tribunal Hak Cipta merupakan platform penyelesaian pertikaian, adakah anda akan mengguna pakai platform ini? Ya, saya akan mengguna pakai platform ini. Mungkin saya banyak kali berbual dengan beberapa orang waris-waris P.Ramlee, A.R. Tompel berkenaan dengan royalty mereka. Pada mereka yang para waris yang punya isu dengan publishing house ataupun badan-badan pelesenan, saya rasa apa kata kita pergi ke Tribunal Hak Cipta ni lah. Kalau kita tak ada duit untuk bayar lawyer kan, memang belanja dia besar. Soalan nombor 20. Sebagai seorang pelaku, adakah anda akan membuat permohonan berhubung pertikaian sekadar saraan saksama di Tribunal Hak Cipta? Ya, saya akan menggunakan permohonan
saya akan menggunakan Tribunal Hak Cipta sekiranya berlaku pertikaian kadar saraan. Saya kena baca English dia ni. Mungkin apa yang dimaksudkan adalah equitable remuneration. Maipo kena tulis balik ni survey ni. Saya rasa survey ni susah nak difahami. Soalan 21. Adakah fungsi Tribunal Hak Cipta perlu diperluaskan selain pusat penyelesaian pertikaian? Saya tak tahu. Kita tribunal ni jarang pihak pelaku gunakan. Tapi saya rasa intuitively, secara nalurinya, kalaulah Akta Hak Cipta ni Tribunal Akta Hak Cipta ni perlu diperluaskan untuk menyelesaikan pertikaian, memang patutlah. Contohnya kan, saya rasa di kalangan pelaku banyak isu dengan publishing house. Publishing house tidak mengeluarkan statement berapa lagu terjual. Publishing house tidak ada proper kontrak, dan contohnya kontrak di antara publishing house dengan pelaku tidak ada tempoh tamat, tidak ada tempoh yang menentu berapa tahun. Jadi banyak isu-isu macam ni yang mesti diselesaikan. Sepatutnya boleh diselesaikan menerusi Tribunal Hak Cipta. Mungkin saya akan berjumpa dengan kawan-kawan untuk kita guna pakai Tribunal Hak Cipta ni untuk test keberkesanannya. Soalan 22. Kini hanya semakan ke atas kadar tarif skim perlesenan sahaja diperuntukkan di bawah bidang kuasa Tribunal Hak Cipta. Pendapat anda, pihak yang terbaik untuk menentukan kadar tarif yang bersesuaian? Saya rasa tarif yang bersesuaian mestilah ditentukan sendiri oleh pemegang hak atau badan pelesenan bersama pengguna. Tarif mestilah sebaiknya ditentukan sendiri oleh pemegang hak dengan badan pelesenan bersama para pengguna. Soalan 23. Pendapat anda sekiranya kadar tarif dan skim pelesenan ditentukan sendiri oleh pasaran semasa melalui kaedah perundingan? Soalan dia. Ya. Pendapat saya, kadar tarif pelesenan mestilah ditentukan sendiri oleh pasaran semasa melalui perundingan di antara badan pelesenan dengan pengguna. Contohnya, badan les perlesenan yang mendapat mandat daripada kami bolehlah berurusan dengan RTM, contohnya berurusan dengan Astro, contohnya berurusan dengan Media Prima, TV3, untuk come to a decision, to a conclusion berapa jumlah yang mereka perlu bayar kepada badan-badan pelesenan. Perkara ini telah diamalkan dari tahun ke tahun. Saya rasa rundingan macam ni mestilah dilakukan antara kita, badan pelesenan dan pemegang hak bersama dengan badan-badan penyiaran. Soalan nombor 4. Badan pelesenan tunggal dan kesan implementasi ke atas perundangan anti persaingan. Okey. Sejauh manakah kesan anti persaingan akan timbul melalui struktur badan pelesenan? Sekali lagi. Sejauh mana kesan anti persaingan akan timbul melalui struktur badan pelesenan tunggal? Saya rasa apabila berlakunya badan pelesenan tunggal, memang akan berlaku juga, akan ada kebolehan berlaku salah guna kedudukan ataupun dominasi satu pihak. Memang akan berlaku. Contohnya, apabila kita ada satu je badan tunggal, kalau ianya ditadbir urus oleh orang jahat, diketuai oleh ahli lembaga pengarah yang jahat-jahat, maka mereka boleh menganiaya pengguna. Mereka boleh kenakan tarif yang gila-gila. Jadi, badan tunggal, ancaman dia adalah itulah dia, monopoli tadi tu, dominasi tu. Ini tadi petak pertama. Petak kedua adalah de facto atau de jure
saya tak tahu saya nak sebut dia, melalui perundingan monopoli. Ya, boleh berlaku monopoli, boleh je berlaku salah guna kedudukan. Ya. Jadi adakah saya, itulah dia. Okey, kesimpulan dia. Jadi adakah saya bersetuju dengan satu badan tunggal? Saya langsung buat masa ni saya langsung tak bersetuju. Saya rasa kita mesti bantah badan tunggal ni. Saya rasa jawapan saya ni dipersetujui oleh badan-badan pelesenan juga. Saya rasa lah PPM pun bukan setuju dengan saya kalau membantah badan tunggal ni. Kedua, pihak MACP pula saya rasa janganlah lagi kembali kepada badan tunggal tu. MACP harus buat sendiri kerja-kerja collection dan pengagihan. Bagi pihak RPM yang mewakili pemuzik, saya pun tak tahu apa kedudukan dia orang. Apabila mereka bersetuju apabila RPM, Recording Performance of Malaysia, yang diterajui oleh Sheila Majid sebagai pengerusi, apabila beliau bersetuju untuk membubarkan MRM, natijah dia, siapa yang akan buat kerja-kerja collection untuk dia? Dia tidak ada kemampuan untuk buat kerja collection pada peringkat tu. Malah ada perbincangan di antara RPM berserta dengan MACP untuk meminta MACP menjalankan kerja-kerja collection atau pelesenan bagi pihak RPM. Tetapi MACP tidak menyatakan sebarang keputusan. Dia tak mahu lah tu, pendek kata. MACP tak mahu lah buat kerja pelesenan untuk bagi pihak RPM. Jadi saya tak tahu kedudukan RPM. Dia ahli-ahli RPM setuju tak ada satu badan tunggal. Saya hari ni saya bercakap bagi pihak saya rasa saya tak bersetuju ada satu badan tunggal. Kerana banyak permasalahan yang kita tempuhi tempoh tahun akan berlaku semula. Jadi janganlah, buat masa ni janganlah. Apa yang kita perlukan adalah mengkuatkan lagi Akta Hak Cipta itu, mengkuatkan lagi, menjelaskan lagi punca kuasa ataupun kuasa yang ada bagi pihak MIPO. Saya rasa dah ada lah semua tu. MIPO mempunyai kuasa yang lebih jelas, dan MIPO mesti melaksanakan kuasa dia dengan lebih jelas. Itu yang kita nak buat dulu. Apa kata MIPO semak balik, apa kata MIPO pantau dan audit badan-badan pelesenan yang sedia ada sebelum menubuhkan satu lagi badan tunggal. Kedua, dari segi teknologi teknologi ni mustahak, teknologi ni bagus. Teknologi adalah untuk memudahkan lagi kehidupan kita. Teknologi adalah untuk mentingkatkan lagi kualiti hidup kita. Sebenarnya teknologi akan sepatutnya diwujudkan untuk membuat perkara lebih baik, kan? Saya sokong kalau ada teknologi. Saya sokong kalau ada pada syarikat-syarikat teknologi IT ni yang dapat come up, yang dapat menghasilkan sesuatu teknologi yang akan membantu kita para pemilik hak untuk meningkatkan hasil royalti kita. Saya setuju. Tetapi untuk kita engage atau untuk kita hire, untuk kita tawarkan sebuah syarikat untuk menubuhkan teknologi, menubuhkan satu database ataupun teknologi bagi pihak kita, nombor satu, kita kena terbuka. Penawaran offer tu terhadap mana-mana syarikat mesti dibuat secara tender terbuka. Okey, dengan tender terbuka, dan tender terbuka ni mesti menyatakan specification yang diperlukan. Sebenarnya ada satu tender dulu pernah dikeluarkan oleh satu badan pelesenan, dan dia tidak menyatakan specification yang dia mahukan. Ini sangat aneh. Itu di lain masa lah. Okey, kalau satu badan pelesenan tu ingin meningkatkan teknologi dia, apa yang dia kena buat ialah tender terbuka kepada kontraktor IT ini.
biar mereka bersaing. Badan Pelesenan tu nyatakan apakah specification yang dia nak, dan orang yang mahu masuk tender tu mesti menjawab berdasarkan specification yang dijelaskan. Nombor 2, tadi tu tender terbuka. Nombor 2, tender tersebut kepada badan syarikat yang kita anugerahkan, kita awardkan tender itu, dia mestilah macam mana cara dia, kita bayar anda untuk buat ini platform, kita bayar anda untuk wujudkan ini teknologi, dan teknologi itu menjadi milik kita. Okay, maknanya kita hire you to build that system atau that machine, dan lepas tu kita akan bayar anda ataupun mungkin syarikat lain pula untuk maintenance dia daripada masa ke semasa. Dia tidak boleh, okay, kita hire you satu syarikat, katalah syarikat Samad, okay, tapi kita tak nak bayar banyak-banyak. Lepas you dah kena hire, nanti kita akan bagi you 10% setiap tahun daripada collection kita bagi you 10% ataupun 15%. Macam tu kita tak mahu. Kita tak nak main percentage. Kita hire you, dan sistem ni kita orang punya. Lepas tu dari tahun ke tahun kami akan hire you lagi untuk maintenance, ataupun kita boleh hire company lain untuk maintenance. Jadi kita akan bayar dan punya. Kita tak nak percentage dengan ni. Okay, kau build this system for free, dan free untuk kita orang, tapi setiap tahun kita akan bagi you 10% daripada collection. Itu kita tak mahu. Itu menakutkan, seram, seriau. Jadi itulah dia. Berapa lama video ni saya pun dah tak pasti. Nanti saya akan, jadi itulah dia apa yang saya nak kongsikan ini hari. Okay, bye. Saya tidak rasa kita patut berada di bawah satu badan tunggal.